Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Semoga semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini, cikgu akan ajar ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi ini adalah tajuk PTPR kita pada hari ini. Jadi sini apa tu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Sini kita dapat lihat ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Dan ayat tunggal ini juga dikenali sebagai ayat mudah ataupun ayat selapis. Jadi cuba perhatikan contoh di sini. Lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Subjek sini ialah lelaki gemuk itu. Predikat di sini ialah sedang menembak burung. Dan di sini kalau anda perhatikan, memang ayat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat. Itu bagi ayat tunggal. Ayat tunggal memang ayat mudah. Ayat yang ada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan ataupun digabungkan dengan perkataan kata hubung seperti dan atau kecuali tetapi sambil seraya dan lain-lain. Dan ayat ini kita akan panggil juga ayat selapis. Dan sini kalau perhatikan sini, ayat tunggal sini ialah Razak mengambil sebuah buku cerita. Ini ialah ayat tunggal. Ayat tunggal 2. Razak membaca buku itu. Jadi sini kita gabungkan gunakan kata hubung lalu. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Jadi kita akan bentuk ayat majmuk. Jadi ini ialah ayat tunggal dan ini ialah ayat majmuk. Jadi sini sudah. Jadi sekarang kita akan terus lihat jenis-jenis ayat majmuk. Ayat tunggal senang saja, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk lebih daripada satu ayat tunggal. Ataupun satu subjek ataupun lebih daripada satu subjek ataupun satu predikat. Jadi kita dapat perhatikan di sini. Memang ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Jadi sini kita ada tiga jenis ayat majmuk. Kita ada ayat majmuk gabungan, kita ada ayat majmuk pancangan dan satu lagi kita ada ayat majmuk campuran. Ada tiga jenis ayat majmuk. Ayat majmuk susah sikit jadi kena lihat dengan teliti. Jadi kita akan lihat satu persatu. Dan sini kita dapat lihat yang pertama, ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal. Sama seperti tadi. Jadi yang gabungan biasa kita gunakan kata hubung seperti dan, serta, atau, tetapi, sambil dan sebagainya. Jadi contohnya kita boleh gabungkan ayat ini sini. Kita boleh gabungkan. Contohnya ayat sini yang ada. Idayu pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Utama. Marius belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Utama. Jadi sini kita gunakan kata hubung dan. Idayu dan Marius belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Utama. Ini ialah contoh ayat majmuk gabungan. Contoh lain. Contoh yang seterusnya. Fariza seorang pelajar yang garang. Fariza seorang pelajar yang ganas. Fariza seorang pelajar yang cerdik tetapi malas. Sini sepatutnya mungkin situasi kita kena gunakan contoh sebab contoh sini dia berikan garang dan juga ganas. Jadi sini kalau yang dua perkara yang berlainan kita tukarkan jadi cerdik dengan malas lah. Kita gunakan situasi tetapi. Sebab garang dengan ganas dua-dua ini sama. Jadi boleh kita gunakan contoh ini iaitu kita akan gunakan kata hubung tetapi. Ain masuk ke dalam bilik. Contoh seterusnya, Ain tidur. Jadi jawapan sini ialah ayat majmuk sini ialah Ain masuk ke bilik lalu tidur. Nakyuddin memandang saya. Ayat contoh lain, Nakyuddin ketawa. Jadi ayat majmuk yang kita bentuk sini ialah Nakyuddin memandang saya sambil ketawa. Satu lagi contoh lain, Arash mahu minum kopi. Arash mahu minum kopi. Sebab sini ialah tanda soal. Arash mahu minum teh.
Jadi ayat majmuk gunakan yang ada pertanyaan ataupun ayat tanya. Arash meminum kopi atau teh. Jadi ini ialah ayat majmuk, ayat majmuk gabungan. Contoh satu lagi, contoh yang seterusnya. Contoh ini ialah ayat majmuk pancangan. Contoh yang kedua, B. Ayat majmuk pancangan ialah ayat mengandungi satu ayat induk dan satu atau berapa ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat induk dengan menggunakan kata hubung pancangan. Sini kita ada tiga jenis ayat majmuk pancangan. Kita ada ayat majmuk pancangan relatif, pancangan komplement yang kedua, dan yang ketiga ialah pancangan keterangan. Kita akan lihat satu persatu. Jadi yang pertama, ayat majmuk pancangan relatif. Ayat majmuk pancangan relatif ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang. Jadi sini kata hubung yang merupakan kata hubung bagi ayat majmuk pancangan relatif. Jadi sini kita akan terus lihat ayat. Sini kita ada ayat induk dan juga ayat kecil. Ayat induk, Nurisma membaca majalah itu. Ayat kecil, majalah itu dibeli di kedai. Jadi kita akan jadikan ayat majmuk pancangan relatif begini. Nurisma membaca majalah yang dibeli di kedai itu. Jadi yang tu kita masukkan. Ini ialah contoh ayat bagi ayat majmuk pancangan relatif. Yang kedua, contoh yang kedua. Ayat majmuk pancangan komplement. Komplement kita ada dua. Kita ada dua ayat pancangan komplement. Iaitu kita ada kata hubung bahawa dan untuk. Jadi sini contoh ayat kita boleh lihat sini. Ayat induk, Wise berjanji. Ayat kecil sini, Wise tidak akan ponten sekolah lagi. Jadi kita gunakan kata hubung bahawa. Wise berjanji bahawa dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi ataupun berjanji dia tidak akan ponten sekolah lagi sepatutnya. Dan seterusnya ada contoh satu lagi. Ayat induk, Ismailiana pergi ke pasar. Ayat kecil, Ismailiana membeli daging dan sayur. Jadi kita gunakan kata hubung untuk. Ismailiana pergi ke pasar untuk membeli daging dan sayur-sayuran. Itu ialah ayat majmuk pancangan komplement. Yang ketiga pula. Yang ketiga sini ialah ayat pancangan keterangan. Jadi keterangan ni banyak. Jadi sini saya rasa kita akan lihat terus. Kita akan lihat terus jawapan. Meong tidak ke padang kerana hari hujan. Ini ialah tentang keterangan sebab. Iaitu sini dia gabungkan gunakan kata hubung kerana. Contoh yang kedua. Kita terus lihat ayat pancangan keterangan yang kedua. Ayat majmuk pancangan keterangan. Aisyah sedang tidur nyenyak apabila saya tiba di rumahnya. Ini adalah keterangan dari segi waktu. Iaitu sini kita gunakan apabila. Kata hubung apabila. Contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya, Alia mengiris bawang dengan menggunakan pisau. Jadi sini ialah keterangan dari segi cara. Iaitu sini dia gunakan kata hubung dengan. Contoh yang seterusnya. Ihsan berdoa agar ibunya cepat sembuh. Ini ialah keterangan dari segi harapan. Agar ialah harapan. Jadi sini itu bagi ayat ayat yang gunakan kata hubung agar. Seterusnya, Najihan masih belum balik lagi walaupun hari sudah lewat malam. Jadi inilah keterangan pertentangan. Maksudnya walaupun ada sesuatu yang berlawanan lah, maksud dia tidak balik, hari sudah lewat. Jadi sudah larut malam. Jadi itu ialah maksud pertentangan. Jadi sini kita dah sampai ini dah. Ada lagi. Nik rajin berusaha. Dia akan berjaya dalam peperiksaan. Keterangan dari segi syarat. Jadi jika. Kita gunakan jika, kita boleh pindahkan ke depan. Dan seterusnya. Azihim kebingungan. Seperti rusa masuk kampung. Jadi sini, kampung ejaan sepatutnya K-A-M-P-U-N-G, bukan O. Jadi sini ada kesalahan ejaan. Jadi ini adalah keterangan dari segi perbandingan. Dan seterusnya. Zain ketawa terbahak-bahak hingga serak suaranya. Ini ialah keterangan dari segi akibat.
Okay, iaitu sini kita gunakan kata kata hubung sehingga. Okay, jadi yang terakhir. Okay, yang terakhir sini ialah ayat majmuk campuran. Okay, yang campuran kita akan guna lebih daripada satu jenis ayat, iaitu lebih daripada mungkin terdiri pada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk. Ini ialah campuran, maksud kita campur-campurkan. Okay, jadi sini contohnya kita akan lihat contoh yang pertama. Pembentukan ayat majmuk campuran. Okay, jadi sini kita ada dua ayat, satu ayat tunggal dan satu ayat komplemen. Ayat komplemen sini kita ada kata hubung untuk. Okay, jadi sini ayat tunggal, Luqman sedang membaca surat khabar. Ayat komplemen, adik sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Jadi kita gunakan kata hubung manakala. Jadi ayat majmuk campuran sini kita akan bentuk ialah Luqman sedang membaca surat khabar manakala adik sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Okay, ini ialah contoh yang pertama. Okay, satu lagi contoh. Ayat majmuk gabungan dengan ayat komplemen. Jadi gabungan sini kita gunakan kata hubung lalu bagi ayat yang pertama. Adik bangun lalu turun ke serambi. Dan yang kedua, ayat komplemen sini kita gunakan, masih lagi gunakan untuk. Tapi ada salah eja, sana ada dua pergi. Kita hanya gunakan satu pergi saja. Kawan-kawan adik sedang menunggunya untuk pergi bermain bola. Jadi kita akan gunakan kata hubung sini, kata hubung kerana. Adik bangun lalu turun ke serambi kerana kawan-kawannya sedang menunggunya untuk pergi bermain bola. Okay, ini ialah ayat ayat majmuk campuran, kita campurkan. Okay, jadi sini mungkin cikgu rasa cikgu akan berikan ringkasan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi kalau anda perhatikan, ayat tunggal memang satu subjek, satu predikat. Dan biasanya kita ada susunan biasa, susunan songsang. Itu bagi ayat tunggal. Bagi ayat majmuk. Ayat majmuk kita ada 3. Kita ada ayat tadi, itu susunan cikgu tadi ya. Kita dari bawah kita ada ayat majmuk pancangan relatif. Yang. Lepas tu kita ada pancangan tu ada banyak. Kita mula dengan gabungan dulu tadi. Tadi yang pertama ialah gabungan. Gabungan ada banyak kata hubung. Lepas tu pancangan kita ada relatif. Ayat pancangan relatif, komplemen. Lepas tu satu lagi kita ada gabungan. Bukan gabungan. Jadi ada 3 pancangan yang tepi sini. Kita ada pancangan relatif yang pancangan komplemen bahawa untuk, dan satu lagi ialah ayat majmuk pancangan keterangan. Dan satu lagi ialah campuran. Campuran maksudnya kita campur-campurkan. Mungkin sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Dia campurlah. Jadi itu akan bentuk ayat majmuk campuran. Jadi itu saja bagi topik PTPR pada hari ini. Jadi cikgu akan berikan sedikit tugasan tentang tajuk ini. Jadi sekian saja. Sekian, terima kasih.